Pada hari terakhir tempoh berkempen di N28 Dun Kerbau ini, PAS dengan penuh tanggungjawab dan keprihatinan dalam mendokongi persaingan sihat di PRK ini merakamkan betapa harapan untuk menyaksikan satu sistem demokrasi yang adil, telus dan berintegriti, telah pun berlaku kemusnahan kerana pencabulan dan salah laku yang dibuat oleh lawan, yakni Barisan Nasional. Kami pada hari ini akan menggariskan beberapa pelanggaran Akta Kesalahan Perjalanan Pilihan Raya 1954 bagi menguatkan hujah kami bahawa bukan sahaja perilaku ini dibuat oleh Barisan Nasional, akan tetapi ianya lebih malang lagi, tidak ada sebarang tindakan diambil oleh pihak yang sepatutnya menjamin proses pilihan raya berjalan dengan bebas, adil dan bersih. Laporan yang telah kami lakukan, yakni kepada SPR, PDRM dan SPRM pada 1 hari bulan Mac dan pada 5 hari bulan Mac, tidak langsung diberi perhatian dan tidak ada apa-apa tindakan yang diambil berhubung dengan laporan tersebut. Semalam saya sendiri pergi berjumpa dengan pegawai pengurus pilihan raya yang melahirkan rasa duka cita, kecewa dengan peruntukan yang ada. Beliau gagal melaksanakan beberapa pelanggaran terhadap Akta Pilihan Raya yang sedang berlaku. Antara kesalahan-kesalahan pelanggaran pilihan raya ini yang ingin saya gariskan ialah yang pertama, penggunaan secara berleluasa dan sewenang-wenangnya kemudahan-kemudahan awam oleh Barisan Nasional. Bahkan markas induk dia pun diguna di atas tapak awam yang sepatutnya tidak boleh digunakan. Padang awam Teluk Sentang, masjid dan sekolah rendah Batu Sawar, Dewan Orang Ramai di Jengka 23, Pusat Jalur Lebar Komuniti Jengka 25, Balai Raya Kuala Tekal, pejabat-pejabat Felda di kawasan Felda Jengka 23, 25 dan 22, antara contoh penggunaan tempat-tempat awam. Yang kedua, pemberian secara terbuka yang dibuat oleh Perdana Menteri bagi mendapatkan undi kaum Cina, kaum India dan kaum asal, serta secara terbuka meluluskan peruntukan 400,000 bagi Dewan Orang Ramai di Seri Kerbau, 150,000 bagi Balai Bomba Sukarela dan 100,000 untuk kuil Hindu. Kita tidak menentang projek yang diluluskan kepada rakyat, tetapi bukan ini waktunya, bukan ini masanya, kerana dia bercanggah dengan peruntukan Akta Kesalahan Raya 1954. Yang ketiga, Perdana Menteri sekali lagi menjanjikan peruntukan 9.25 juta untuk menaik taraf logja air Batu Sawar. Tindakan membekalkan air 3 kali sehari sedang berjalan. Yang keseluruhan peruntukan ini yang disebabkan sebagai janji untuk memancing undi berjumlah 10.4 juta telah dibuat oleh Perdana Menteri sendiri dalam musim pilihan raya. Kalau kita lihat Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bila bubar saja parlimen, beliau datang dengan kereta sendiri dan beliau tidak datang atas jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Jadi ini terang-terang kita boleh lihat dikeluar dalam televisyen dan tidak ada tindakan diambil. Yang keempat, pemberian yang berbentuk handphone makanan yang diedar di Kampung Baru Kerbau oleh Menteri Kesihatan sebagaimana dilaporkan oleh RTM, dan 100 kotak pemberian makanan yang dihiasi gambar Perdana Menteri dan menteri berkenaan dengan slogan mengakhiri zaman miskin. Ini dibuat secara terang-terangan, keluar dalam berita, keluar dalam media. SPR tak ambil tindakan. Yang kelima, mutakhir ialah bayaran ses bagi resda di Jengka 23, resda di Felda Jengka 22 sebanyak RM13,000, dan demikian juga pembayaran MPOB di Felda Jengka 23 dan 25, sebanyak RM4,000 seorang. Bahkan lebih malang lagi, pengisytiharan itu dibuat dalam masjid pada waktu selepas solat Jumaat di Jengka 22. Yang keenam, kalau ia disasarkan hanya kepada golongan peneroka Jengka di Dun N28,
Bayaran-bayaran ini sebenarnya hak peneroka yang tidak dibayar sekian lama, maka jelas ianya merupakan elemen rasuah. Ya. Kalau kerajaan bercadang untuk serah, untuk bagi kepada peneroka, dia harus bertanggungjawab memberi kepada semua peneroka yang ada, yang sepatut layak terima. Sebagai contoh, jengka 22 mendapat peruntukan. Jengka 21 yang hanya sebelah saja daripada jengka 22, di luar kawasan mengundi, langsung tidak diberi sebarang imbuhan, sebarang peruntukan dan sebarang projek-projek pembangunan. Ini terang-terang menandakan bahawa berlakunya pelanggaran kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya. Berdasarkan realiti dan kenyataan di atas, serta ketidakadilan dalam perjalanan PRK N28 Keردau, maka kami melihat insiden ini sebagai kegagalan pihak SPR menjamin perjalanan pilihan raya kecil bersih daripada elemen rasuah, ugutan, tekanan ke atas para pengundi. Ketidakadilan ini mestilah ditentang oleh rakyat, khususnya oleh para pengundi di Dun Keردau, dengan menterjemahkan bantahan mereka dengan memberi undi protes terhadap pencabulan peraturan yang diperuntukkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Saya ingin menjawab kembali tentang apa yang disebut dalam akhbar Sinar Harian pada ini, di mana dia menjawab kononnya Felda Plantation itu bukan suatu entiti haram, bukan suatu entiti haram. Tunjuk pada rakan media dalam Sinar Harian hari ini, dan dia menyebut bahawa tanah Felda Plantation itu bukan dikawal di bawah Akta GSA 1960. Itu hujah daripada Datuk Ahmad Maslan. Saya ingin mencabar beliau untuk membuktikan kebenaran fakta. Kalau sekiranya tanah Felda Plantation tidak dibangunkan di bawah Akta GSA 1960, maka atas asas apa Felda Plantation itu diwujudkan? Fakta mana? Dan fakta mana tentang Akta GSA yang digunakan? Maknanya kalau dia tak tertakluk di bawah Akta GSA, dia tertakluk di akta mana? Dan bagaimana proses dia dikooperatif? Dan barang diingat bahawa pembangunan Felda adalah merupakan komitmen bersama antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri adalah pemilik atas tanah. Dan dalam pertemuan saya dengan menteri-menteri besar tentang isu Felda Plantation, secara jelas kesemua menteri besar yang saya temui mengatakan bahawa mereka beri tanah kepada kerajaan pusat adalah untuk penempatan anak peneroka, kerana itu akan membawa value added kepada kehidupan masyarakat tempatan. Tetapi bila diberikan dalam bentuk syarikat, siapa yang mendapat benefit, siapa yang mendapat manfaat? Sebab itu saya mengulangi cabaran bahawa kalau dia mengatakan bahawa Felda Plantation tidak diurus di bawah Akta GSA, tolong sebutkan ia diurus di bawah akta mana dan sejauh mana komitmen kerajaan pusat dengan kerajaan negeri sebagai tuan punya atas tanah, dan apa manfaat yang diperoleh oleh kerajaan negeri. Kemudian dia mengatakan saya ini bukan anak jantan sebab saya tidak menyaut cabaran dialog dengan beliau. Rakan-rakan media, kalau saya bukan anak jantan, saya tak ada anak, tapi anak saya 6 orang. Anak saya 6 orang, itu isteri 1. Belum isteri 2, isteri 3. Dia kata saya bukan anak jantan. Ini menandakan beliau sangat emosional. Kita bercakap soal fakta, soal hujah, bukan cerita yang nak disensasikan. Saya ingin menyebut kenyataan saya pada 3 hari yang lalu bahawa saya bersedia untuk bertemu dengan beliau. Saya dah sebut pun. Mungkinlah agaknya rakan-rakan media tidak sampaikan kepada beliau. Jadi tolong sampaikan kepada beliau bahawa saya menyahut cabaran beliau untuk bertemu dengan beliau. Dan saya akan menghantar satu surat resmi kepada beliau untuk datang ke pejabat beliau di Ibu Pejabat Felda, dan saya menuntut janji beliau untuk berdialog 3 hari 3 malam. Saya tuntut janji beliau
Maknanya dia kata 3 hari 3 malam saya tuntut, dan dia menawarkan supaya saya boleh bawa antara 15 hingga 20 orang. Saya nak sebut pada hari ini, saya akan bawa 20 orang jawatankuasa saya untuk bertemu dengan beliau, dan kita akan ditemani oleh beberapa orang peguam untuk menjelaskan beberapa isu yang berbangkit tentang masalah persekitaran di kawasan Felda. Dan saya ingin mengulangi, ini buku Jingga, tawaran dalam buku Jingga, salah satu daripada aspek antara 10 tawaran itu ialah memansuhkan Felda Plantation. Ini program 100 hari Kerajaan Pakatan Rakyat, dan kita akan jadikan ia sebagai salah satu isu utama Persatuan Anak Melaka, sehingga isu ini akan menjadi kenyataan. Sebab ini sangat penting untuk masa depan anak-anak peneroka. Kalau Felda Plantation diberikan kepada anak peneroka, 367,710 hektar itu, kalau dijadikan 10 ekar seorang, maka 79,000 kira-kira yang mendapat manfaat di seluruh negara. Kemudian isu yang timbul tentang wang MPOB dan wang SES. Saya ingin mengulangi nasihat saya kepada peneroka-peneroka Felda, supaya dalam pada mereka nak mengambil wang SES, tetapi terima itu tanpa sebarang syarat. Ini sangat penting, sebab jangan kerana nak kejar duit 13,000, selepas pilihan raya akan menanggung hutang RM650 sebulan selama 20 tahun. Rakan-rakan media boleh kira sendiri, kalau RM650 kali 20 tahun, tak kurang hampir 200,000 yang mesti dibayar. Sangat tidak berbaloi dengan 13,000 yang mereka nak ambil. Jadi ini, saya yakin ini jerat yang sedang dipasang oleh kerajaan. Baik pinjam bank. Lebih baik bagi saya lah, kalau 13,000 tu lebih baik pinjam kat bank lah. Kalau 13,000 tu boleh jadi bayar setakat 50,000 lah kalau campur dengan faedah. Tapi kalau dah jadi sampai dekat 200,000, saya rasa ini satu tolong lah. Bukan tolong, ini betul-betul alung lah, yang mengaut keuntungan berlipat kali ganda. Sangat baik, dan jentera kita berjalan dengan baik, dan respon daripada rakyat juga sangat baik. Dan saya nak sebutkan malam tadi saja kita telah menerima keahlian baru. Di Jingka 22 seramai 18 orang, yang sebahagian besarnya ahli UMNO, yang 11 orang kepada saya sendiri menerima malam tadi. Dan di Jingka 23 malam tadi juga ada hampir lebih pada 30 orang yang menyerahkan borang untuk menyertai PAS. Jarang berlaku dalam pihak kecil UMNO keluar masuk PAS. Biasanya PAS masuk UMNO lah. Biasanya kalau ahli kita 30 orang, diisytihar 50 orang lah. Tapi dalam pihak kecil pada kali ini ramai ahli-ahli UMNO yang kecewa keluar daripada UMNO dan bersama dengan PAS. Bahkan termasuk juga ketua-ketua UMNO, bekas-bekas pemimpin UMNO yang bersama. Dan saya fikir ini di antara yang positif pada kali ini. Tapi sampailah loceng penamat dibunyikan, kita terus berusaha. Saya ingin menyeru memaklumkan arahan Presiden PAS, arahan Mursyidul Am dan Majlis Syura, supaya seluruh ahli PAS, penyokong PAS melakukan salat hajat pada malam ini, mendoakan pilihan raya besok berjalan dengan baik, tenang, harmoni, dan PAS akan mencapai kemenangan dalam pilihan raya kali ini. UMNO Malaysia.